Saya sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Seri Tuan Guru kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini untuk berkongsi pandangan dan menjawab beberapa persoalan yang bakal saya kemukakan. Terlebih sebelum itu saya akan menjemput Yang Hormat Tuan Guru dalam 10 atau 15 minit untuk menyampaikan ucap utama mengenai dengan tajuk ini, iaitu masa depan Malaysia, ke mana kita. Kemudian kita akan susuli dengan soalan atau Q&A session. Dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bahagia Tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah, berdoa, wahai Tuhan kami yang memiliki kerajaan, pemerintahan, Engkau kurniakan pemerintahan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabutkan kerajaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam genggaman kekuasaan-Mu sahaja segala kebaikan, wahai Tuhan kami. Yang dihormati Dr. Mam Aziz selaku moderator, yang berbahagia dan dikasihi Profesor Datuk Ridwan Cik Ros, pengurusi Majlis Profesor Negara, semua warga Majlis Profesor Negara, semua hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Tajuk yang diminta supaya saya huraikan, masa depan Malaysia, ke mana kita. Walaupun yang mengetahui masa depan itu Allah Ta'ala, namun kita disuruh merancang. Kerana Allah kurniakan kepada manusia keistimewaan daripada makhluk yang lain. Bukan sahaja punya jasad, punya roh, mereka punya akal. Ditakdirkan hidup bermasyarakat. Maka mereka diberi peranan bukan sahaja beribadat kepada Allah Ta'ala, termasuklah memakmurkan bumi, disebut khilafah. Dan diisyaratkan oleh Allah dalam Quran apabila menciptakan Nabi Adam AS. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk di muka bumi, makhluk manusia, untuk menjadi khalifah. Yang ditafsirkan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Dan ulama yang lain, Al-Ma'rudi, di antaranya, khilafah itu dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Menegakkan din, iaitulah Islam, dan mengurus dunia dengan Islam. Dengan maksud mereka bukan sahaja beribadat, termasuk mengurus dunia ini dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemampuan akal yang diizin oleh Allah Ta'ala. Walaupun manusia itu punya akal, punya bijaksana, namun mereka tetap mempunyai kelemahan makhluk. Maka Allah kurniakan hidayah melalui Rasul ini lantik dan wahyu yang diturunkan, yang dikumpul dalam kitab, yang akhirnya Al-Quranul Karim. Bagi umat Islam, petunjuk yang boleh menyelamatkan masa depan manusia ialah mengikut petunjuk Tuhan yang menciptakan alam, yang maha mengetahui. Perlu kita sedar
Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini, di antaranya ialah untuk menguji kita. Setelah kita diberi nikmat akal itu, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Di antara ujian mengurus dan memerintah. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang di dalam kekuasaannya sahaja segala pemerintahan dan dia maha berkuasa. Dia menjadikan kamu hidup dan mati untuk menguji kamu. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Ta'ala uji. Di antara uji dalam mengendalikan urusan bumi ini. Uji ini ialah dengan petunjuk Islam. Perlu diketahui, dalam masa ringkas ini, saya ringkas saja, Islam berbeza dengan takrif agama yang lain. Dengan sebab itu, kita tak boleh takrifkan Islam dengan religion dalam bahasa Arab. Ataupun agama dalam bahasa Sanskrit yang dimelayukan. Kerana Islam itu memberi makna yang lebih besar daripada agama mengikut takrif yang dipahami oleh umum. Kerana bukan sahaja dalam perkara dinamakan agama, termasuk perkara cara hidup. Dalam segala aspek, ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Seterusnya kita perlu menyedari senario negara kita ini dimulakan tamadunnya dengan kedatangan Islam. Islam yang dibawa ke tanah air ini bukan saja Islam mengucap dua kalimah syahadah. Termasuk Islam memerintah negara. Dibuktikan dengan kenyataan sejarah. Bukan sahaja undang-undang Melaka yang masih dipelihara, termasuk Batu Bersurat Terengganu, termasuk undang-undang Pahang dan lain-lain yang tersurat, yang dibawa oleh penjajah ke negeri mereka yang disimpan, boleh dicari, boleh dibaca. Menunjukkan bahawa Islam bukan sahaja mengislamkan manusia, termasuk mengislam dengan kerajaan dan pemerintah. Dilaksanakan. Dengan cara yang menakjubkan. Masyarakat Melayu yang mendiami Nusantara ini masuk Islam semuanya. Segelintir tak masuk Islam. Tanpa paksaan. Ini menandakan kejayaan Islam dalam mengubah pemikiran manusia. Dan telah berjaya mewujudkan kerajaan. Dan kita kena sedar bahawa Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan satu model yang unggul dalam sejarah manusia yang belum pernah disaksikan sepanjang zaman. Baginda diutus menjadi Nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Berbeza dengan Nabi-Nabi lain untuk kaum itu saja. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui dan mengurniakan kepada manusia di zaman yang akhir ini dengan kemajuan sains dan teknologi. Maka Rasul bukan untuk satu kaum, satu umat, satu negeri, satu zaman saja. Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia. Sepanjang zaman. Dan diberi mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk melaksanakan Islam. Dan Nabi telah menunjukkan model mendirikan pemerintahan Islam masyarakat majmuk. Bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, setelah tak diizinkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, kerana masyarakat jahiliah Mekah menolak, terpaksa merempuh dugaan, ujian, akhirnya penduduk Madinah terima Nabi hijrah, datang ke Madinah, mengumpulkan orang Islam, menyatukan orang Islam dengan perpaduan umat Islam dahulu, Muhajirin Ansar. Walaupun orang Islam adalah kalangan minoriti, bukan majoriti. Majoriti adalah bukan Islam. Orang Arab musyrikin, orang-orang Yahudi berbagai kabilah, termasuk Kristian yang mendominasi penduduk Madinah. Tetapi Arab berperang sama Arab, jahiliah. Yahudi dengan Yahudi berperang sama mereka macam-macam mazhab. Kristian sama mereka tak bersatu. Orang Islam bersatu. Orang Islam menguasai keadaan. Dan Nabi mengajak, setelah menyatukan orang Islam, mengajak bukan Islam yang tidak ekstrim, yang sederhana, yang berfikir matang, yang bosan dengan huru-hara. Mengajak mengadakan perjanjian Madinah yang terkenal. Mewujudkan sebuah negara, masyarakat majmuk di Madinah, menegakkan satu konsep yang adil untuk semua. Bukan sahaja untuk orang Islam. Dalam keadaan dakwah, mengajak manusia masuk Islam tanpa paksaan, mengajak negara masyarakat majmuk. Dibuktikan. Sehingga orang Islam bertambah jumlahnya. Mereka masuk Islam bukan dipaksa, tetapi kerana redha dengan keadilan Islam itu. Setelah Nabi wafat, disambut para khulafa Rasyidin.
dan berkembang sehingga berjaya menumbangkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom yang jatuh itu bukan kekuatan tentera Islam sahaja, tetapi dengan kebencian rakyat mereka sendiri. Rakyat mereka tak sokong kerajaan mereka. Benci dengan kezaliman. Mereka lah Islam itu baik. Rakyat yang tak sokong kerajaan menyebabkan kerajaan lemah. Dua kuasa besar pun jatuh. Islam berkuasa menakluk ataupun membuka Parsi dan Rom, wilayah Parsi dan Rom, dan dilaksanakan dalam sebuah negara yang luas sehingga di peringkat mutaakhir daripada timurnya Nusantara, di baratnya Afrika Barat, di Eropah, selatan Eropah, Spanyol, daripada Asia Tengah sehingga Afrika Tengah. Dalam keadaan tak ada kemudahan perhubungan transport macam hari ini. Kemudahan hubungan yang mudah cepat pada hari ini. Tapi Islam boleh memerintah dalam masa 1000 tahun lebih. Sehingga jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Kejatuhan Utsmaniyah itu bukan dengan sebab kelemahan ajaran Islam. Dengan sebab orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Berbeza dengan kekekalan ideologi yang tersaksikan di zaman kini. Kita menyaksikan di abad yang lalu merodongnya negara-negara blok timur yang menganut sosialis komunis. Merodong. Dan hari ini kita melihat liberal kapitalisme merodong, demokrasi orang merodong. Sehingga berlaku pilihan raya di Amerika sebagai contoh setelah tak berjaya mencuri melalui demokrasi, merampok melalui demokrasi. Ini berlaku di Amerika hari ini. Kerana politik mereka tidak ada roh, tak ada iman, dosa dan pahala. Ini masalahnya. Ini kelemahan yang berlaku. Dan sebab itu kita perlu kembali kepada Islam. Islam tidak menolak segala yang baik. Segala yang baik. Dalam teori politik, manusia hanya kenal 3 teori saja. Sama ada demokrasi, teokrasi ataupun diktatorship. Itu yang diketahui oleh umum. Mereka lupa di sana ada Islam yang berbeza dengan yang lain. Namun demokrasi lebih sinonim dengan Islam. Ada hak rakyat, bab rakyat. Sinonim dengan Islam, demokrasi ini. Dan Islam bukan teokrasi. Kerana ulama-ulama Islam tak boleh mengadakan hukum sendiri. Macam Sami-Sami dan Padri. Tak boleh pindah hukum Allah Ta'ala. Kuasa rakyat tetap ada. Rakyat ada hak, tak boleh zalim. Walaupun dia ulama. Perlu diketahui. Maka teokrasi tak ada dalam Islam. Demokrasi tak ada Islam. Yang sinonim ialah demokrasi. Oleh kerana itulah kita memilih pendekatan demokrasi yang baik. Dan bagi Malaysia, untuk menyelesaikan masalah Malaysia, kita berempat-empatlah memilih demokrasi. Walaupun sejak kita mencapai kemerdekaan 57, sehingga hari ini tak boleh kuasai kerajaan pusat, tetap pilih demokrasi juga. Walaupun kita berjaya hanya beberapa negeri saja, Kelantan, Terengganu, Kedah, pada hari ini tak dapat kerajaan pusat, namun kita pilih demokrasi. Kerana pandangan kita demokrasi yang paling sesuai bagi orang Islam. Khususnya bagi Malaysia kita. Islam datang di Malaysia ni bukan dengan kekerasan. Dengan dakwah, dengan aman, dengan damai, maka pendekatan kita aman dan damai. Pendekatan keras mengundang campur tangan asing. Mengundang dilema dalam negara kita sendiri, berlakunya perang proksi macam negara Arab pada hari ini. Kita tolak pendekatan itu. Sebab itu dalam demokrasi kita ambil. Sebab itu, bagi memperkenalkan perasaan Islam, kita menolak ideologi yang lain. Melalui, mestilah Islam memimpin. Yang mutakhir, pendekatan Islam memimpin ini ialah kita satukan orang Islam dahulu. Kita ajak sahabat-sahabat kita daripada UMNO yang telah memerintah begitu lama dan mengalami masalah lama mereka sehingga jatuh dan tumbang. Dan kita ajak rakyat kita dalam bersatu untuk menyatukan umat Islam dahulu, perpaduan umat. Kita tubuhkan muafakat nasional dan perikatan nasional. PAH berpijak bukan mengadakan 2 kolam untuk mengambil sembahasan. Tidak sekali-kali. Tapi menyatukan umat Islam dahulu. Ini pendekatan kita. Kita satukan sahabat-sahabat kita daripada UMNO, daripada bersatu, yang masih berkrisis, tak habis sehingga hari ini, supaya kita bersatu untuk mewujudkan satu kepimpinan Islam. Dalam masa yang sama, kita menghormati masyarakat majmuk. Mengajak bukan Islam yang tidak ekstrim, yang boleh menerima Islam, memimpin Islam, memerintah dengan adil untuk semua. Mereka boleh terima. Mereka perlu sedar, sejarah Malaysia, dominasi penduduk Malaysia ini adalah orang Islam. Dengan sebab itu, berilah peluang pada Islam. Dan kita menolak kerjasama dengan DAP, kerana DAP memiliki sikap yang ekstrim. Pengalaman kita dengan DAP, dia seringkali campur tangan dalam urusan kita nak melaksanakan. Sedikit sahaja kuasa kita dapat di Kelantan, di Terengganu, itu mendapat pertengahan DAP. Padahal untuk orang Islam sahaja, kita mengikut lunas perlembagaan.
Pelaksanaan Islam untuk orang Islam sahaja. Orang bukan Islam, biar dia lihat. Dia lihat. Dia boleh pilih apa-apa cara dia mahu. Tapi dalam masalah kehidupan bermasyarakat, mesti bersama. Ada perkara beza, ada perkara bersama. Ini boleh kita selesaikan. Namun DAP campur urusan orang Islam. Ini sebab itu kita tolak kerjasama DAP dan menolak kawan-kawan kita yang bermudah dengan DAP. Dan kita mengambil kira UMNO dan Bersatu merupakan parti orang Melayu dan ada rakan-rakan kongsi bukan Islam dalam parti-parti ini yang boleh melibatkan masyarakat majmuk. Ini perkataan yang kita ambil. Dan kita telah berjaya mengambil alih kerajaan secara demokrasi tidak langsung. Di mana mengambil alih kerajaan bukan sahaja melalui pilihan raya secara langsung, termasuk melalui itu proses demokrasi dengan kita mengumpulkan ahli-ahli parlimen dengan jumlah. Boleh. Baik, Tuan Guru, sambung ada masalah tadi ya. Okey. Ya, saya terus masuk. Kita boleh. telah berjaya mengumpulkan rakan-rakan daripada UMNO, daripada Bersatu yang menerima rancangan kita dan termasuk kalangan bukan Islam. Dewan Himpunan Penyokong daripada PAS, termasuk kalangan bukan Islam daripada Bersatu, termasuklah dalam Barisan Nasional. Rakan daripada Sarawak menyertai Perikatan Nasional untuk kita mewujudkan kepimpinan Islam yang diterima oleh semua masyarakat majmuk. Dengan libat masyarakat majmuk sama sebagaimana yang diajak dari Islam. Itu perangkat asas yang kita bina. Malangnya kita menghadapi suasana wabak yang berlaku. Terpaksalah ditangani secara darurat. Dan kita mendukung darurat ini. Awal-awal lagi, permukaan awal kerana kita melihat wabak ini sudah melanda di seluruh dunia. Sehingga hari ini gagal untuk mendapatkan vaksin mengatasi wabak ini dengan berjaya. Dan makin hari angka makin bertambah. Sama ada kita berjaya mengalami wabak atau kita tak berjaya di Malaysia ni. Kalau kita tak berjaya, terpaksa kita tangani darurat. Kalau kita berjaya sekalipun, negara dengan kerajaan kita yang penduduk sangat besar seperti Indonesia, Filipina dan lain-lain akan datang tempat yang selamat. Jadi masalah mendatang asing perlu ditangani. Dan kita telah melihat bagaimana rakan-rakan kita bersangkutan, khususnya anggota polis, anggota kesihatan, menerima kesan yang positif dari wabak ini. Dengan sebab itu, terpaksa diambil tindakan yang segera. Saya dimaklumkan anggota polis sudah mengatasi 10,000 orang yang positif. Daripada rakan doktor, jururawat dan lain sudah ada mengenai masalah ini. Dan tenaga polis tak cukup. Dan di sana terdapat jalan-jalan tikus dan beberapa tindak-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Sama ada dalaman kita sendiri ataupun dua kita sendiri yang perlu satu tindakan yang tegas. Maka undang-undang darurat perlu diisytiharkan untuk membolehkan kuasa kerajaan dengan secara matang, bukan secara melulu, tidak. Yang keduanya, suasana politik yang tidak menentu. Kita kena sedar, dalam suasana begini pun kita masih lagi berusaha nak cari kerusi ikut jumlah dan sehingga hari ini tak ada siapa yang boleh cukup kerusi nak tubuh kerajaan. Atau apa namanya, tanda tangan, nama tak ada, senarai tak ada, agung tolak. Di parlimen, usaha nak tolak bajet pun tak berjaya. Peringkat jawatan kuasa tak cukup juga, satu demi satu. Dan sehingga hari ini tak cukup. Dan bila diwar-warkan untuk kerjasama, UMNO tak boleh terima DAP, DAP tak boleh terima UMNO. Hanya segelintir saja. TUM tak boleh terima PKA, PKA tak boleh terima TUN. Ini jadi masalah. Warisan dengan TUN tak cukup. Jadi yang paling banyak dominasi kerajaan ialah Perikatan Nasional. Dengan sebab itu kita mesti tangani masalah ini. Maka langkah darurat perlu diambil. Darurat ini diambil dengan cara yang matang. Iaitulah yang pertamanya, dilantik jawatankuasa khas untuk memantau darurat ini. Jawatankuasa kalangan parti-parti politik, kalangan bebas. Semua pakar terlibat jawatankuasa ini untuk menilai dalam masa darurat ini adakah boleh dihentikan darurat bila-bila masa. Yang kedua, kita tetapkan masa darurat sehingga 1 Ogos. 1 Ogos ni, kalau selesai masalah, kalau belum 1 Ogos pun, kalau jawatan kuasa ni mengatakan bahawa boleh berhenti darurat ni. Dan pilihan raya boleh diadakan sebagaimana dia kehendaki. Kalau buat pilihan raya sekarang, nak selesaikan masalah politik yang tak menentu, mesti pilihan raya. Pilihan raya suasana COVID akan memarahkan lagi suasana wabak ini. Dan sebab itu, darurat mesti dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak yang mengurus pemerintahan mesti menggunakan kebijaksanaan mereka.
tanpa mengira pandangan sampingan. Dan kita telah membuat kajian selidik daripada rakyat. Kita dapati majoriti menyokong untuk diadakan kerana mereka sedar ancaman COVID yang berlaku pada hari ini. Saya rasa itulah beberapa perkara yang ringkas yang dapat dikemukakan dalam masa yang terhad. Mudah-mudahan kita dapat sempurnakan dalam dialog selepas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.